Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berkata diam kepada sahabat kamu di hari Jumat ketika imam sedang membaca khutbah, maka silakan pada Jumat kamu boleh berdoa, kamu patut dan taat, semoga dirahmati Allah insyaallah. Alhamdulillah alladhi ja'alana minal muslimin wa anzala as-sakinata fi qulubina. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar sentiasa memberikan pesanan ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana jua kamu berada. Hikmah di sebalik Allah sentiasa memesankan takwa dan menyuruh supaya para pengkhatib memesankan takwa di dalam khutbah, agar apabila awal-awal hati nak mendengar khutbah, maka persiapkanlah dulu hati itu dengan ketakwaan, agar bila disampaikan seluruh maklumat dan seluruh teguran serta apa yang ada di dalam khutbah, pasti manusia menerima dengan dada yang sangat lapang dan tenang, kerana yang mendengar itu manusia yang bertakwa. Sebab itulah kita melihat ucapan-ucapan yang diungkapkan oleh orang beriman ada masanya menjadi musuh kepada kelompok yang memiliki perasaan nifaq di dalam hati. Tetapi bagi mereka yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sebaik empedu kebenaran, maka pasti mereka menerima dengan hati dan dada yang terbuka. Sebab itulah dalam sabda Nabi pun Nabi sebut qulil haqq walau kana murran, katakan yang benar walaupun kebenaran itu memang pahit. Sebab itulah menyatakan kebenaran itu adalah suatu ketegasan, dan menyatakan kebenaran itu di depan siapa saja pun, maka dia adalah merupakan perintah daripada Allah. Manakala mereka yang mendengar pula harus memiliki sifat muttaqin, bertakwa kepada Allah, bila mendengar sebarang ucapan yang menyentuh peribadi dan apa yang tersentuh kepada jiwa kita yang menyakitkan hati kita. Sebab itulah mimbar tak pernah kering-kering memesan, ittaqullah, usikum bitaqwallah. Aku pesan kepadamu, inilah ucapan Nabi yang Nabi sebut, aku pesan kepadamu supaya bertakwa kepada Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar kali ini ingin berbicara tentang satu tajuk yang sangat biasa didengar tetapi sudah hilang pengamalannya di dalam masyarakat, yaitu silaturahim.
Kenapa tajuk ini dipilih? Adakah kerana sudah hilang langsung silaturahim daripada jiwa manusia? Atau kenapa disebut tajuk ini? Tajuk ini adalah sebagai suatu peringatan agar manusia tidak lupa di antara hubungan dengan Allah, manusia ada hubungan dengan sesama manusia. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kamu akan ditimpa dengan kehinaan di mana jua kamu berada, melainkan kamu menjaga dua hubungan. Pertama, hubungan ikatan dengan Allah dan hubungan ikatan sesama manusia. Hinggakan para abid yang melakukan ibadah pada Allah, tetapi mereka terlupa untuk menghubungkan manusia, membetulkan manusia, mengajak manusia kepada kebaikan. Mereka memutuskan silaturahim kerana asyik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, maka kelompok ini masih menghadapi suatu kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita disuruh bukan sekadar untuk berhubung dengan Allah, tetapi untuk berhubung dengan manusia. Jalannya sudah pun dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu datang menunaikan solat berjemaah. Karena bila di sana kita menunaikan solat berjemaah, pasti kita bertemu dengan sahabat handai kita, rakan kaulan kita, ataupun orang yang kita tak kenali. Lalu kita menghubungkan silaturahim setelah selesai daripada melakukan solat di depan Allah. Sebab itulah hikmah di antara hikmah yang Allah jadikan di dalam solat berjemaah adalah selesai menunaikan solat, kita menghubungkan silaturahim sesama kita agar menjadi kuat ikatan umat Islam. Apa penting kekuatan ikatan ukhuwah Islamiyah ini? Sebab itulah kalau tuan-tuan melihat, setelah Nabi SAW sampai di kota Madinah, setelah Nabi mendirikan masjid, perkara yang lain Nabi buat, yang Nabi utamakan adalah mempersaudarakan di antara Ansar dan Muhajirin. Diadakan ta'akhi di antara Ansar dan Muhajirin. Sampailah pada masa itu, punyalah hebat persaudaraan yang digabungkan di antara Ansar dan Muhajirin. Apabila seorang Muhajirin meninggal dunia, si Ansar boleh mewarisi harta Muhajirin tersebut. Kenapa sampai darjat demikian? Kerana Nabi pada masa itu menghadapi satu kekuatan yang ada di Madinah, iaitu kekuatan Yahudi yang selama ini mengancam umat yang duduk di kota Madinah. Yang kedua, Nabi menghadapi ancaman munafik yang sentiasa memecah belahkan masyarakat Islam. Maka mempersaudarakan di antara Ansar dan Muhajirin adalah suatu kelebihan yang menyebabkan Ansar dan Muhajirin menjadi kekuatan yang sangat kuat. Mereka melupakan asal bangsa mereka, orang-orang daripada bangsa Quraisy tidak lagi menyebut kami Quraisy. Orang-orang daripada Ansar tidak menyebut kami Aus dan Khazraj, tidak. Mereka menyebut wa nahnu lahu muslimun, kami adalah orang-orang yang muslim, yang tunduk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah hari ini bila kita berada di masjid, walaupun kita masih bangga dengan jati diri kita, saya orang Kedah, mesti saya bangga jadi orang Kedah. Tuan-tuan, ada hak Kelantan, mesti rasa bangga jadi orang Kelantan. Ada hak Ganu, mesti suka jadi orang Ganu. Ada hak Perak, mesti suka menjadi orang Perak. Tetapi bila dalam masjid ini, keperakan kita, kekedahan kita, kekelantanan kita, keterengganuan kita, dan juga apa jua bangsa kita dipandangkan akibat daripada kita menyatakan kita semua kelompok Muslim yang berjuang menegakkan agama Allah. Allah tidak pernah memanggil dengan orang-orang Kedah di dalam Al-Quran. Hanya ada satu perkataan saja, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inilah kekuatan yang sudah hilang daripada jiwa umat Islam. Sebab itulah kita nak buat apa pun kita rasa sangat sukar. Nak bersatu dari segi perniagaan kita tak dapat kerana masih lagi ada perasaan pentingkan diri. Kalau aku berjaya dalam berniaga ni, aku nak kaya seorang-seorang.
Dan ada orang yang merasakan bila dia sudah kaya raya, orang yang datang nak minta idea dan pendapat dia dianggap pencuri idea. Apa? Nak niaga sendiri ya? Nak tanya pendapat aku, I cannot give anything for you. Kenapa jadi demikian tuan-tuan? Kerana dia merasakan kekuatannya hanya peribadi dia. Sedangkan Islam mengajar setiap benda itu perlu berjemaah. Alaikum bil jamaah, wajib ke atas kamu berjemaah. Melakukan perkara apa pun berjemaah. Mendirikan salat pun disuruh berjemaah. Nak menunjukkan kepada kita, orang yang menunaikan solat berjemaah pahalanya 27 kali ganda. Kalau seseorang itu nak mendapatkan pahala berjemaah dengan mendirikan solat perseorangan, dia mengulang 27 kali solat untuk menyamai dengan hanya sekali solat berjemaah, tidak akan dapat menyamai. Pernah ada satu orang ulama yang ada tetamu datang di rumahnya. Bila sampai itu di waktu setelah daripada maghrib, dia melayan tetamu itu sehinggalah datang waktu isyak. Maka dia terpaksa menangguhkan solat isyak berjemaah kerana rakan itu belum mau pulang. Jadi setelah selesai melayan dan mereka pun pulang, dia bergegas semula pergi ke masjid yang sudah pun habis menunaikan solat isyak berjemaah. Dia pun nak mengqada, dia pun nak mendapatkan kembali 27 pahala yang terlepas akibat daripada solat jemaah ditinggalkannya. Maka dia pun mengulang-ulang solat itu sebanyak 27 kali. Setelah selesai 27 kali solat, bukan 27 rakaat, 27 kali. Bayangkan 27 kali dengan 4 rakaat. Oi, kalau kita kepah bin tuan-tuan. Tapi itu yang dibuat. Balik ke rumah malam itu dia pun tidur. Maka dalam mimpinya dia bermimpi berlumba kuda dengan satu kelompok. Maka dia pun mengejar kelompok yang berlumba kuda itu hampir-hampir sampai terlepas. Maka lagi jauh mereka-mereka yang menunggang kuda itu berlari. Dia pun mengejar lagi dalam mimpinya sampai dekat terlepas lagi. Mengejar lagi dalam mimpinya terlepas sampai dia terpaksa menyeru, "Oi, berhenti lah, aku tak larat ligat dah, oi. Apa masalah hampa ni? Hampa pakai enjin apa yang sebab aku tak boleh nak ligan hampa ni? Apa pasal yang bila aku ligan dekat-dekat terlepas?" Maka orang yang menunggang di depan kata dengan satu jawapan, "Sebab hang tak solat jemaah, kami buat solat jemaah. Hang liganlah terang mana pun nak menyamai kami, hang tak akan berjaya sebab hang sudah terlepas solat berjemaah. Walaupun tadi hang telah buat 27 kali ulangan solat untuk mendapatkan pahala 27 pahala, maka tidak dapat. Kerana apa? Sebab kamu solat seorang, kami solat berjemaah." Terjaga pada tidur, rasa sangat menyesal kerana terlepas solat berjemaah dan menyebabkan dia tidak boleh mencapai pahala. Bayangkan dalam ibadah pun Allah masih memerintahkan kita berjemaah. Dan bahkan di dalam kita melafazkan Fatihah, Allah tidak menggunakan perkataan dengan perkataan aku, tetapi Allah menggunakan dengan perkataan kami.